Sehingga kan Nabi sebut siapa yang membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi dan 10 ayat awal Al-Kahfi akan diselamatkan pada fitnah Dajjal. Tuan-puan sekalian, kita harus faham satu perkara. Barang siapa yang boleh selamatkan dirinya daripada fitnah Dajjal, bermaksud dia juga menyelamatkan dirinya daripada fitnah-fitnah kecil yang lain. Kalau fitnah Dajjal dia boleh selamat, jika fitnah Dajjal dia boleh hadapi, maksudnya fitnah-fitnah kecil, ujian-ujian kecil yang dalam bentuk ingin merosakkan hawa nafsu kita, dalam bentuk ingin merosakkan akhlak kita, ujian yang datang dalam bentuk ingin merosakkan akidah kita, subhanallah, insya-Allah kita boleh hadapinya, insya-Allah kita boleh atasinya, kita boleh laluinya. Sebab itulah kita diajar, kita diberikan wasiat, diberikan pesanan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membaca, beramal, menghafal 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ini, itu kita gabung. Sebab ia hadis yang berbeza. Sebab dia asing. 10 ayat akhir ni asing, 10 ayat awal asing. Dan ada di sana riwayat yang menggabungkan. Masya Allah, Nabi kata, maka akan dilindungi ia, akan diselamatkan ia pada fitnah tu Dajjal. Dan kita tahu tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih berat melainkan fitnah Dajjal. Tipu daya, tipu musyiat Dajjal adalah yang paling dahsyat. Kalau kita tengok hari ini ujian pada akidah, pada akhlak, pada kehidupan kita, ujian-ujian, cabaran-cabaran ini sangat berat. Media sosialnya, yang zahirnya, yang alam mayanya, ujian harta, ujian kemasyhuran, ujian itu, ujian ini yang banyak melakukan. Tidak ada ujian lebih berat melainkan ujian daripada fitnah Dajjal. Sebab itulah sekiranya kita beramal dengan 10 ayat akhir dan 10 ayat awal ini, muslimin muslimat, kita akan dilindungi daripada segala fitnah-fitnah kecil. Subhanallah, sebelum Dajjal yang besar utama keluar, Dajjal kecil ni, fitnah kecil ni yang begitu banyak merebak kepada seluruh ni. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, jangan kita fikir beramal dengan ini hanya Dajjal utama. Tetapi yang utama sekarang kita nak ada benteng daripada fitnah-fitnah kecil Dajjal ni. Mengambil keberkatan hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah hari yang Nabi SAW bersabda, barang siapa pada hari Jumaat membaca surah Al-Kahfi, maka akan diberikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq, iaitu dengan Kaabah. Kita diberi cahaya antara diri kita dengan Kaabah. Hadis yang sahih, hadis yang kedua, dan dikatakan ini hadis yang paling kuat. Nabi SAW bersabda, barang siapa pada hari Jumaat dia membaca surah Al-Kahfi penuh, bukan baca 10 ayat awal 10 ayat akhir, baca penuh. Semua ayat 110 ayat dibaca penuh, subhanallah, maka akan diberikan cahaya antara Jumaat ke Jumaat. Maksudnya daripada hari Jumaat ni sampai kepada hari Jumaat akan datang diberikan cahaya. Adakah kita jadi bercahaya? Maksudnya kita kekal dalam petunjuk Allah. Cahaya itu adalah sinonim dengan hudan, iaitu petunjuk, hidayah, dan kekal dalam cahaya, dalam hidayah Allah. Kalau kita mati dalam tempoh ini, insya-Allah mati dalam hidayah, mati dalam cahaya hidayah Allah. Sebab itu kita kena paksa, sibuk macam mana, penat macam mana, tak larat macam mana, cubalah menyelit juga bila hari Jumaat je baca surah Al-Kahfi. Muslimin muslimat, besarnya automatik orang baca surah Al-Kahfi penuh pada hari Jumaat, automatik dia akan baca 10 ayat awal 10 ayat akhir. Dan automatik dia dapat apa Nabi SAW sebut. Dan inilah dikatakan dalil yang paling kuat berkenaan kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Nabi sebut barang siapa pada hari Jumaat membaca surah Al-Kahfi, maka akan diberikan kepadanya cahaya di antara Jumaat ke Jumaat. 7 hari kita dalam cahaya, 7 hari kita dalam rahmat Allah, 7 hari yang berturut kita dalam hidayah dan petunjuk. Dan jika kita mati, mudah-mudahan mati dalam iman, sebagaimana kita doa tadi, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dalam iman, wahsyurna ma'al iman, dan bangkitkan kami di mahsyar kelak bersama dengan orang yang beriman. Subhanallah,